Salam sekali-kali. Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Kailan Salam. Kepada sesiapa yang belum lagi subscribe channel ini, boleh subscribe. Dan jika anda suka dengan video ini, anda boleh like, share dan komen video ini. Selamat menonton. Assalamualaikum dan apa khabar semua yang menonton video ini. Harap anda semua dalam keadaan baik dan sihat sejahtera. Jadi sebelum apa-apa aku mohon maaf lah kalau suara dalam video ni agak bising sebab dekat luar sana hujan. Jadi aku nak tunggu hujan berhenti pun aku tak tahu bila. So aku buat je lah video ni. Agak-agak kalau bunyi bising-bising tu korang buat tak dengar je lah, senang kata. Okey, jadi kepada sesiapa yang baru saja jumpa channel aku ataupun baru pertama kali tengok video aku ni, aku mengucapkan selamat datang dan aku perkenalkanlah, ni adalah channel aku yang bernama Kailan Salam. Jadi kepada sesiapa yang memang dia dah tahulah dia ataupun dia dah follow aku daripada awal, dia tahulah aku sebelum ni ada satu lagi channel, nama channel aku tu adalah Kailan Channel. Tapi Kailan Channel tu dah hampir 100k subscriber 1 tahun yang lepas, tapi kena ban. Macam kita tahulah, antara musuh utama YouTubers ataupun content creator dalam YouTube ni adalah copyright. Jadi aku pun terpaksa lah aku dengan denda ataupun hukuman yang aku patut terima, iaitu ban. So dah kena ban lah channel tu. Jadi aku pun buat channel baru, adalah channel ni, channel Kailan Salam. Dan untuk konsep channel aku ni, dia sama macam channel aku sebelum ni, di mana aku membuat video reaction ataupun pendapat aku tentang supporter-supporter daripada Indonesia. Aku pernah juga lari konten daripada reaction. Aku tak buat reaction, aku try buat prank, aku buat video makan. Tapi orang subscriber aku ni yang mana follow aku daripada awal tu, dorang dah chop tau. Dorang dah chop muka aku ni, dah tulis kat sini reaction. Jadi walaupun aku buat video konten lain pun, dorang akan datang komen, bang minta reaction tu, bang minta reaction ni. Jadi aku pun tak nak menghampakan lah subscriber aku pun buatlah video reaction ataupun pendapat aku tentang satu-satu video. Tapi untuk video aku kali ni tak ada apa-apa video aku nak reaction pun. Aku saja nak bercerita sikit lah. Aku nak bercerita tentang aku, Bonek dan Surabaya. Jadi kalau korang mana yang tak tahu lagi, pada tahun lepas, aku rasa dalam tengah tahun kot, dalam pertengahan tahun aku ada membuat satu hashtag, di mana hashtag ni aku pakai pada semua video aku tahun-tahun lepas, iaitu hashtag misi ke GBT. Jadi hashtag misi ke GBT itu adalah hashtag pemberitahuan aku lah, senang kata. Aku nak bagi tahu kepada subscriber aku akan cuba untuk ke Gelora Bung Tomo. Siapa yang tak tahu Gelora Bung Tomo tu apa? Gelora Bung Tomo tu adalah home ataupun stadium di Surabaya yang menjadi home kepada pasukan Persebaya. Jadi selepas aku menggunakan hashtag tu, sampailah hari aku pergi ke Surabaya, aku ada keluarkanlah 4 kali video kot. Aku ada keluarkan 4 kali video, part 1, part 2, part 3, part 4, tentang perjalanan aku ataupun aku punya misi ke GBT tu. Ada 4 video, jadi korang boleh check lah dalam channel aku ni, ada aku upload. Korang boleh check balik video-video aku vlog dekat Surabaya. Jadi untuk perancangan awalnya hashtag misi ke GBT tu adalah aku sebenarnya nak pergi ke Surabaya untuk menonton perlawanan di antara Persebaya menentang Arema. Kenapa aku memilih Persebaya menentang Arema? Disebabkan orang kata, ni orang katalah, kalau perlawanan di antara Persebaya dan juga Arema tu adalah antara perlawanan yang ditunggu-tunggu di Indonesia, sebab kedua-dua pasukan ni adalah pasukan besar yang bermusuhan. Jadi aku nak rasa macam mana suasana kalau dua pasukan rival di Indonesia tu bertemu dalam satu perlawanan. Dan disebabkan tu aku memilih untuk pergi ke Surabaya untuk menonton perlawanan di antara Persebaya menentang Arema. Tapi sayang di mana Liga Indonesia tahun lepas dia dianjakkan, dia punya jadual tu dianjakkan. Jadi sepatutnya hari yang aku pergi tu 12 hari bulan 12 ataupun 6 hari bulan 12, aku lupa 6 atau 12 hari bulan 12.
Sepatutnya perlawanan di antara Persebaya menentang Arema, tapi dianjakkan jadual tu. Jadi pada hari yang aku pergi tu, hari yang aku ada dekat Surabaya, perlawanan yang ada adalah di antara bukan Surabaya, di antara Persebaya lawan Bayangkara. Bayangkara ni kalau dekat Malaysia tu ibarat macam pasukan PDRM lah, pasukan polis diraja Malaysia. Sebab Bayangkara tu pasukan polis. Jadi aku nak share sikit aku punya kenangan. Kenangan manis kau dan aku. Baca. Okey, aku punya pengalaman lah senang kata. Pengalaman dan kenangan senang kata ketika aku ke Surabaya. Aku ni tak pernah pergi ke Indonesia. Aku dulu waktu aku kecil-kecil aku pernah pergilah Indonesia sekali. Tapi waktu tu aku kecil-kecil, aku ikut mak aku. Aku pun tak tahu apa lagi masa tu. Jadi kalau setelah aku dewasa ni baru pertama kalilah aku ke Indonesia. Okey, jadi setibanya aku dekat Indonesia ataupun di airport Surabaya iaitu Juanda, aku dijemput oleh kawan-kawan YouTube aku. Kalau mana yang tahu channel Cak Lonjong dan juga channel Captain Ivanovic, okey, diorang yang sambut aku dekat airport. Jadi bila aku sampai tu, aku turun-turun, muka dua orang ni, si Cak Lonjong dengan si Captain Ivanovic tu, Cak Lonjong ni pun satu hal. Dia menipu aku. Dia kata waktu sebelum aku nak pergi tu, dia telefon. Dia kata, bro, aku tak dapat ambil kau lah dekat airport. Aku ada hal, dia kata. Aku cakap, okey lah, tak apalah. Kalau kau tak boleh ambil, Captain Ivanovic kata dia datang ambil aku dekat airport. Tapi bila aku sampai, aku tengok ada pula muka si Cak Lonjong tu. Alamak, dia kata dia tak datang, dia tipu. Jadi akhirnya Cak Lonjong datang, Captain Ivanovic pun datang ambil aku dekat airport. Jadi antara pengalaman aku dekat sana, okey, aku nak cakap dulu pasal cuaca dekat sana. Dekat sana aku pergi bulan 12. Aku tak tahulah bulan 12 tu mungkin musim panas kot dekat sana kan. Jadi cuaca dekat sana panas. Senang kata, dia punya panas tu bukan, kalau dekat Malaysia pun panas juga. Dekat Malaysia pun ada tempat yang ada musim, ada kena bulan dia, bulan panas. Tapi dia punya panas ni panas lain. Panas dia macam panas menyengat, kau tahu tak? Dia punya panas dia. Jadi patutlah sebelum aku pergi ke Surabaya tu, ada beberapa komen yang tulis selamat menikmati kepanasan di Surabaya. Selamat menikmati panasnya Surabaya. Patut. Jadi bila aku sampai sana, aku fahamlah kenapa orang cakap macam tu. Tapi disebabkan iklim di Malaysia dan juga di Indonesia tu tak banyak beza pun. Dekat sini pun ada selalu juga panas, tapi cuma panas dia tu lain sikit lah. Jadi aku pun disebabkan aku punya kerja pun dah biasa main dengan panas, so benda tu tak jadi masalah sangat dengan aku. Sombong amat. Dah ingat aku waktu aku berjalan di Taman Suroboyo. Taman Suroboyo, di mana dekat sana ada monumen, ada patung besar buaya dengan ikan jerung tu. Okey, so waktu tu pukul 10 pagi tau, pukul 10 pagi. Tapi aku dah berpeluh, berlecak pukul 10 pagi. Kalau dekat Malaysia ni pukul 10 pagi tu matahari baru nak naik. Bukan baru nak naik, matahari dah naik, tapi belum atas kepala lagi, senang kata. Dia macam baru 45 darjah. Kalau atas dekat sini, matahari baru kat sini. Dia daripada bawah ni, dia naik macam ni kan. So dia baru kat sini. Dia baru 45 darjah kalau pukul 10. Tapi dekat sana pukul 10 melecak siut. Sebab waktu tu aku jalan-jalan dalam pukul 9 tu, aku tumpang motor, ada orang tu tolong bawa aku pusing-pusing lah area-area situ. Dalam pukul 10 lah, 10 lebih macam tu, aku dekat Taman Suroboyo tu berlecak baik. Aku masih ingat lagi, aku sampai angkat baju. Panas baik. Bukan apa, sebab melekit. Aku tak mandi lagi. Aku baru lepas makan pagi. Lepas tu orang tu pun kebetulan orang tu adalah anak saudara kepada makcik yang jual makan pagi tu, dan dia bawa aku pusing-pusing area situ. So tak mandi lagi, tapi dah gosok gigi lah. Gosok gigi tu penting sebab nak makan. Jadi walaupun aku tak mandi lagi, jadi bila aku pusing-pusing tu banyak tempat aku pergi. Aku pergi tempat naga, aku pergi dekat Taman Suroboyo tu. So bila kau tak mandi lagi, betul kau kena berjemur pula dekat panas, kau rasa badan kau bukan kata berpeluh biasa, rasa melekit. So aku rasa macam memang tak selesa sikit lah waktu itu. So bila dah balik tu, aku dah mandi apa semua, dah kira okey dah lah, steady dah kan. Dan selain daripada aku
terkejut sikit dengan cuaca kat sana kan. Tapi tak adalah terkejut banyak sangat. Biasalah tu panas-panas kan. Antara benda-benda yang aku terkejut dekat sana adalah dia punya makan pagi. Macam aku cakap tadi, yang aku pergi makan pagi tak mandi lagi tu kan. So makan pagi dorang ni, aku biasa dekat Malaysia, orang Malaysia lah senang kata, kalau walaupun bukan semua orang Malaysia, tapi aku yakin senang kata majoriti orang Malaysia tu kalau pagi biasa makan, kita makan apa? Nasi lemak, betul, makan mi ataupun makan mihun ataupun makan roti canai dengan teh tarik apa semua. Jadi bila aku pergi dekat Indonesia, aku try lah cari makan pagi. Mungkinlah ada mi ataupun apa semua. Aku tanya kedai, dia macam food court tau. Dia macam food court, dia ada macam banyak-banyak gerai. Ada gerai. So makan pagi doang adalah makan nasi putih. Kau tahu tak nasi putih? Kalau dekat Malaysia tu nasi putih ni biasa orang makan masa tengah hari lah. Senang kata tengah hari. Makan tengah hari, makan nasi putih dengan lauk-lauk kan. So aku waktu tu, aku jadi macam, biar betul ni makan nasi putih pagi-pagi. Aku pun tak ada choice, tak ada pilihan. Jadi aku teringat lah ada orang pesan kat aku, kalau pergi ke Surabaya tu try ataupun cuba nasi rawon. Dan kebetulan kedai aku pergi tu ada jual nasi rawon. So aku belilah nasi rawon makan pagi. Nasi rawon tu dia nasi putih. Macam nasi putih dengan daging dengan sup macam tu lah. So dia buat banjir. Jadi benda macam tu biasa makan berat lah, senang kata. Makan berat ni orang makan time tengah hari, time petang. Okay. So aku macam tak berapa nak biasa sangat lah dengan sana punya makan pagi. Okay, seterusnya aku nak share benda yang agak aku terkejut jugalah dekat sana adalah dia punya rokok. Sebab aku dekat sana, kebetulan ada satu hari tu rokok abang aku habis. Rokok aku bawa banyak, aku bawa stok banyak lah rokok. So rokok abang aku habis. Aku pun pergilah cari rokok dengan abang aku. Bila aku cari rokok dengan abang aku ni, aku perasan setiap rokok dekat Indonesia tu, mungkin tak semua, tapi mana yang aku jumpa setiap rokok yang di Indonesia tu ada kretek. Kretek tu senang kata dia ada apa orang cakap, ada bunga cengkeh yang kalau isap dia bunyi letup-letup prap tu. So dia ada benda tu, dia ada kretek. Walaupun kau beli rokok Dunhill sekalipun, kalau dekat Malaysia ni Dunhill biasa tak ada kretek kan. Biasa kita hisap Dunhill macam rokok-rokok yang lain lah, tak ada kretek kecuali rokok Nusantara, rokok Suria. Tapi dekat sana Dunhill, aku beli Dunhill ada kretek. Aku masih simpan lagi kotak rokok Dunhill tu. Jap, aku boleh cari mana. Okey, ini. Ni kotak rokok Dunhill tu. Warna hitam. So kau boleh tengok lah. Rokok ni dah ada kretek. Jap, aku try bau jap. Masih ada ke tak bau kretek tu? Kuat bau kretek, serius. Bau kretek dia kuat. Jadi aku pun agak terkejut lah. Sebab dekat sini Dunhill, kalau jenama Dunhill, jenama sama, tapi tak ada kretek. Dekat sana ada kretek. So aku pun adalah beli beberapa rokok daripada Indonesia dan aku buat review rokok. Tapi bila aku fikir-fikirkan balik, benda tu macam tak berapa cun lah, tak berapa cantik lah kan. Kalau kita buat review pasal rokok ni, sebab rokok tu benda-benda yang memudaratkan ataupun benda-benda yang tak baik. Buat apa kita nak review benda-benda yang tak baik. So aku dah siap edit apa semua. Bila aku fikir balik, tak apalah, aku tak post lah video tu dan aku buang je video tu. Okey, seterusnya antara benda yang aku agak terkejut sikit dekat Surabaya, bila aku naik kenderaan di jalan raya. Okey, aku naik motor, aku jalan-jalan dan aku dapati banyak rumah-rumah yang dia betul-betul dekat tepi jalan besar. Senang kata jalan besar. Okey, ni jalan raya utama ni jalan raya utama. Okey, kalau macam dekat Malaysia tu dia ada macam jalan raya utama ni. Betul, kalau kau nak masuk taman kau ataupun kau punya tempat perumahan kau, dia akan ada simpang lah. Dia ada simpang. Kau masuk simpang, so bila masuk simpang baru kau punya taman perumahan. Tapi dekat Surabaya tu mungkin ada juga yang macam dekat Malaysia, dia kena masuk simpang. Tapi kebanyakan yang aku jumpa lah, dia ni jalan besar, betul-betul tepi jalan besar tu pintu rumah kau. Betul, aku tengok. Dia betul-betul ni jalan besar kan, betul-betul tepi jalan besar tu pintu rumah kau. Jadi benda tu buat aku terfikir, macam mana dorang punya rumah ni betul-betul tepi jalan besar. Jadi kalau contoh dorang ada kereta ataupun dorang ada motor, 2-3 biji motor, macam mana dorang parking? Aku tak tahu, aku masih tak dapat tangkap ataupun aku masih tak jumpa lagi waktu aku dekat sana macam mana dorang parking dorang punya kereta-kereta kalau dorang ada kereta banyak ataupun motor-motor yang banyak.